من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah yang dikasihi, syukur kita pada Allah. Sekali lagi pagi ini Allah hidupkan kita melalui Ramadan, Syawal. Sekarang dah berada di hujung Syawal ya. Moga-moga sempat kita habiskan puasa 6 yang tak sempat ya. Kerana lepas Covid ni dia nampak bebas ya. Bebas, maksudnya jamuan bebas ya. Rumah terbuka bebas ya. Jadi agak mencabar ya. Khutbah Jumaat baru ni pun pasal apa khutbah Jumaat baru ni? Adab apa? Berpuasa, bertamu ketika berpuasa, betul. Khutbah Jumaat baru ni. Macam mana nak buka ke tak nak buka kalau dijemput Jadi kalau dijemput datang, jangan tak datang. Sama ada puasa ataupun tidak ya. Kalau perlu berbuka, buka. Kalau tidak, tak perlu. Begitu ya. Jadi insya-Allah moga-moga kita dikira puasa 1 tahun ya. Kalau sempurna 6 hari Syawal kita insya-Allah ya. Baik, pagi ini kita sama-sama sambung pada mukaddimah mengenai kelebihan fikir ini ya. Musannif pengarang kitab mengatakan, dan jikalau berbuat ibadat akan di siang hari dan malam 500 tahun, nescaya tidak menyamai akan nikmat satu mata jua pun. Yang kata masuk syurga dengan rahmat Allah ya, kasih sayang Allah. Maksudnya tidak ada satu orang pun besok di akhirat dia bawa amal dia yang begitu banyak. Dikatakan ada satu hamba Allah nanti di akhirat, Allah kata masuklah kamu dengan rahmat aku. Dia kata tak maulah. Saya ni hidup lebih 500 tahun. Ibadat terus, taat, tak ada maksiat. Saya nak masuk syurga dengan amal saya. Allah kata baik. Maka ditimbang amalnya 500 tahun dengan nikmat sebiji mata diletak sebelah. Berat lagi sebiji mata. Baru sebelah ya, bukan 2 belah. Jadi apabila melihat hamba Allah ni, lihat keadaan tu, dia kata kalau begitu aku masuk syurga dengan rahmat engkau lah. Ya. Terlalu banyak nikmat Allah kalau nak
hitung sebiji mata pun tak mampu nak dibalas dengan seluruh ketaatan kita yang 500 tahun pun tak boleh nak bayar. Kita umur baru berapa ya? 100 tahun tak sampai. 100 tahun dulu kita tak ada di dunia ni, tak ada 100 tahun dulu. 100 tahun ke depan ni akan datang belum tentu ada lagi. Betul. Hidupnya tak sampai 100 tahun. Ibadatnya ni lompong-lompong. Dulu zaman muda ada zaman gelap, ya. Ada setengah ada zaman gelap. Jahiliyah dia panggil. Itu dah kira kosong dah. Maksudnya taat kita umur tak sampai 100 tahun pun banyak lompong kosong. Banyak dosa, banyak maksiat. Bagaimana mungkin nak bayar nikmat sebiji mata ni? Sebab itu kita ni kena ada dua sifat. Khauf war raja. Harap dan takut. Harap Allah SWT ampunkan kita. Rahmat Allah kita harapkan. Pengampunan Allah kita harapkan. Harap Allah sayang, kasihan kita. Harap. Kena ada sifat itu. Khauf, takut. Takut Allah SWT azab kita. Takut Allah tak ampunkan kita. Kena ada rasa takut. Banyak hamba Allah terima mati dia dalam husnul khatimah. Kerana ketika dia nak mati, dia ada dua sifat ini. Khauf wa raja. Takut dan harap. Kita tahu kita hamba yang banyak dosa. Maka kita kena takut. Takut Allah tak ampunkan lagi. Kita harap sebelum kita mati, semua dosa kita Allah ampun dah. Mati jumpa Allah tu bersih. Kita dengar kisah-kisah orang-orang pendosa-pendosa besar. Zaman dulu ada yang namanya dia ni gubernur Islam. Tapi ialah manusia. Maksiat, bunuh orang. Yang dibunuh tu bukan biasa-biasa. Sahabat Nabi, tabi'in, wali-wali Allah ni dibunuhnya. Tetapi ketika dia nak mati, dia ada dua sifat ini. Khauf war raja. Maka dia mati husnul khatimah. Di situ nak tunjuk kasih sayang Allah pada hamba. Sehingga apabila Umar bin Abdul Aziz mendengar perkhabaran bahawa dia mati dalam keadaan husnul khatimah, agak terkejut dia. Maka dia puji Allah. Pernah ada satu orang nak minta kerja dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz interview dia. Tanya, kamu dulu kerja mana? Dia kata, pernah sekejap saya kerja dengan orang yang zalim ni. Gubernur. Terus Umar Abdul Aziz kata, sebentar saja dulu kamu pernah kerja dengan dia, itu sudah tidak layak kamu untuk kerja dengan saya. Tapi apabila Umar Abdul Aziz dengar perkhabaran dia mati husnul khatimah, puji Allah. Maha Rahman, kasih Rahim Allah pada hamba-Nya. Orang macam gini pun Allah matikan dia dalam husnul khatimah kerana dia ada sifat khauf wa raja. Jadi tidak perlu dan ditegah kita ni berbangga dengan amal kita. Riak, takabur. Kerana amal kita ni walaupun 500 tahun
tidak dapat membayar nikmat sebiji mata pun. Serta pula dipalingkan daripada kamu akan segala bagai yang mudarat dan kebinasaan yang menunjukkan atasnya bahwasanya Allah SWT amat kasih sayang akan hamba-Nya. Allah tolong kita, palingkan kita daripada mudarat, daripada kebinasaan. Allah beri kita petunjuk. Itu nikmat yang besar-besar yang harus disyukuri. Ini tanda bukti kasih sayang Allah pada hamba-Nya, lebih daripada kasih sayang ibu akan anaknya. Pernah Nabi berjalan dengan sahabat, lihat satu orang ibu dengan anaknya makan kurma. Ada anaknya 2 orang, ada 3 biji kurma. Maka ibu 1, anak 1. Anaknya ambil kurma terus makan masuk mulut. Dua-dua. Habis, tinggal ibunya. Maka anaknya kelaparan minta lagi pada ibunya kurma. Ibunya yang ada sebiji kurma ni belah 2 kurmanya. Bagi anaknya 1. Ibu tak makan. Sahabat bagi tahu, wahai Rasulullah, lihat betapa kasihnya ibu ni pada anaknya. Korban. Dalam kelaparan, ibu tak makan anak. Nabi bagi tahu, tahukah kamu kasih sayang Allah pada hamba-Nya 70 kali lebih daripada kasih sayang ibu pada anak. Ya. Hakikat kasih sayang Allah pada kita ini mengatasi segalanya, walaupun ibu kita. Jadi salah kalau satu orang hamba ditimpa ujian, musibah dan sebagainya, dia kata Allah tak sayang saya. Salah tu ayat tu. Sebab kamu ditimpa musibah, itulah sebenarnya Allah sayang kamu. Ya. Bukannya sayang tu dalam nikmat terus tu Allah sayang, tak. Allah tak janji sayang Allah tu Allah bagi kita senang, lenang, tak pernah sakit, tak pernah tak ada duit, tak pernah tak makan. Oh tu Allah tanda sayang. Tidak. Kalaulah kata makan cukup itu tanda Allah sayang kita, Nabi ni kasih sayang Allah, kekasih Allah ya. Makan sentiasa tak cukup. Betul? Jadi ukuran mana kasih sayang Allah? Bukan diukur dengan makan cukup. Ya. Sentiasa duit ada. Bukan itu ukuran kasih sayang Allah. Jadi kalau Allah beri kita agama, taat, mudah bangun pagi, sembahyang subuh berjemaah, ini tanda kasih sayang Allah. Sebab Allah beri kita benda yang bernilai tinggi kualitinya. Dapat taat ini, amal agama ini kualiti nikmat yang paling besar. Ini bukti tanda kasih sayang Allah pada hamba. Ayo, kadang ini yang kurang difahami. Kita rasa Allah bagi kebendaan itu kasih sayang Allah. Tak. Sebab kebendaan tu Allah bagi pada orang kafir banyak, betul? Allah bagi orang kafir banyak. Kita tengok orang kafir megah, mewah. Memang dunia ni tempat dia untuk orang kafir. Allah bagi betul-betul. Ibaratnya macam syurga. Tapi di akhirat tak ada bahagian untuk kamu. Jadi kita orang yang beriman ni kena faham. Jangan terlalu iri hati dengan keduniaan yang Allah bagi pada orang tak beriman. Jangan sampai tergiur. Apa? Tergiur ke terliur. Jangan sampai begitu. Kita faham kita ada satu kehidupan yang besar, yang panjang.
di depan kita, kehidupan yang hakiki, yang sebenar, kekal selamanya. Di dunia, apa yang Allah beri pada kita, inilah dia, sementara. Ya, kita faham. Jadi apabila kita faham kehidupan kita, kita hidup dengan tenang. Ya. Hidup dalam ketaatan, dalam tenang, kerana faham bahawa dunia ni bukan tempat. Dan jikalau tiada nikmat Allah, ya, al-ijad, iaitu nikmat nescaya tidak ada kamu. Dan jikalau diputuskan nikmat al-imdad, nescaya binasa kamu. Maknanya nikmat al-ijad sebelum ni disebutkan, iaitu nikmat seperti nikmat hayat, nikmat hidup. Nikmat Allah beri kita ilmu, kefahaman. Allah beri kita kudrat. Kudrat ni kekuatan. Boleh bangun subuh tu ada kudrat lah tu dia panggil. Bukan? Bukan ada kuasa macam boleh buat apa-apa gitu. Itu panggil kudrat. Allah bagi kita akal sempurna, sehat, boleh fikir mana baik, mana buruk. Ya? Dan Allah beri kita perkataan, boleh bercakap. Ini semua dia panggil ni'matul ijad. Ya. Allah beri pada kita. Jadi dengan nikmat ni, kalau Allah tak beri, kita tak wujud. Ya. Kemudian ni'matul imdad, nikmat-nikmat yang halus-halus ini. Dapat merasa kelazatan, nikmat. Satu telinga tu nikmat. Betul. Yang kedua, dengar tu nikmat juga. Dapat dengar. Ada orang ada telinga ni, tak dengar. Kena tarik nikmat tu. Tak semua orang ada telinga boleh dengar. Betul. Buktinya ada. Boleh kita lihat. Ada orang telinga cantik bukan main. Tapi pekak. Nikmatnya, nikmat mendengar tu satu nikmat yang lain. Telinga satu nikmat dah. Dengar lain lagi. Mata ni nikmat dah. 2 biji mata. Lihat tu nikmat lain lagi. Ada orang ada mata tak boleh lihat. Ditarik oleh Allah nikmat penglihatan. Ya. Mulut nikmat ni. Ada mulut, ada lidah ni. Cakap satu nikmat yang lain. Ada orang Allah tarik nikmat bercakap. Lidah cantik. Lebih cantik daripada lidah kita. Tapi bisu. Tak boleh cakap. Ya. Masya Allah. Ini nikmat-nikmat Allah ni. Maka yang demikian itu sebesar-besar nikmat yang tiada dapat dikira-kira. Tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira nikmat yang terbesar yang Allah beri pada kita. Yang mewajibkan kamu syukur, katanya. Dan taat. Kalau Allah bagi nikmat ni, kalau kamu tak syukur, kamu tak dapat taat juga. Tak tahu nak cakap lah istilahnya. Ya. Kamu ni hamba jenis apa ya? Kalau Allah bagi nikmat ini, yang terbesar ini, kamu tak dapat nak syukur dan taat, kamu ni hamba apa ya? Seolah-olah begitu. Apa nikmat itu? Akan Tuhan yang mengurniakan segala nikmat yang tersebut, supaya berkekalan segala nikmat itu. Ya. Dan jikalau lalai kamu daripada demikian itu, maka ditakuti bahawa dihilangkan segala nikmat itu daripada kamu. Dirasai akan pedih azabnya. Kerana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesungguhnya jika syukur kamu, senya aku tambah akan kamu. Kita yang syukur, padah ataupun kembalinya syukur kita itu kita juga yang dapat, bukan Allah. Betul. Dan padah kamu tak syukur itu, dan sungguhnya jika kufur kamu, bahwasanya seksa akan Allah amat pedih. Dan padah kita tak syukur pun kamu yang dapat. Dan syukur kamu pun kamu juga yang dapat, bukan Allah. Allah tak berhajat pada benda-benda ni. Jadi untung ruginya kita.
Kalau kita syukur, untungnya kita. Kalau kita kufur pun, ruginya pun kita. Boleh pilih. Nak syukur ke nak kufur. Ya, boleh pilih. Allah bagi akal, boleh fikir. Jadi nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Allah jadikan kita orang beriman ini. Jadikan kita orang Islam yang beramal dengan agama. Ini nikmat besar. Yang wajib kita syukur. Kalau kata nikmat tadi, nikmat lihat, dengar, nikmat bercakap, nikmat rumah mewah, kenderaan, harta benda, anak penak. Ini orang kafir pun Allah bagi. Betul? Orang yang tak beriman pada Allah pun Allah bagi ni semua ni. Ini bukan nikmat terbesar. Sebab Allah bagi semua orang kafir. Sebab Allah tahu tak ada nilai ni. Benda ni tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu Allah bagi pada orang kufur pun Allah bagi. Ya. Tapi iman Islam, ini dipilih. Sebab ini terbesar nikmatnya. Bukan sembarang orang Allah beri. Allah pilih. Tapi kalau kebendaan tadi semua Allah bagi. Kamu kufur, paling kufur macam Fir'aun pun Allah bagi. Nah, ambil. Sebab tak ada nilai di sisi Allah. Jadi kita orang yang beriman, berakal, pandai menilai mana nikmat yang besar, mana nikmat yang tak ada nilai di sisi Allah, istilahnya maknanya Allah bagi umum. Dan sesungguhnya telah dibangkitkan kepada kamu akan Rasul yang dikuatkan dia dengan beberapa mukjizat yang menyalahi adat yang keluar daripada kuasa anak Adam. Jadi Allah datangkan kita pada kita Nabi SAW, Rasul, tunjuk pada kita cara hidup, tunjuk cara macam mana kehidupan yang Allah suka, yang Allah redha. Kehidupan yang bentuknya syukur. Macam mana kata hidup syukur tu, macam mana Allah hantar Nabi tunjuk. Dan Nabi ni datang dengan mukjizat yang Allah beri. Mukjizat ni perkara yang keluar daripada kuasa anak Adam. Ya. Benda yang luar biasa yang Allah beri pada Nabi sahaja. Ya. Kalau selain Nabi dipanggil apa? Karamah. Ya. Wali keramat. Nah, wali keramat. Melayu jadi keramat. Arabnya karamah. Ya. Keramat-keramat ini dia boleh didapati dengan ketaatan amal soleh. Orang yang banyak amal solehnya boleh Allah beri keramat. Dan biasanya keramat-keramat ini manfaatnya untuk individu. Kalau kata wali keramat, dia saja yang keramat, kamu tak keramat. Ya. Keramat tu tak boleh pindah pada kita. Dia seorang sebab dia yang taat, dia yang ibadat kuat, dia yang dapat. Allah bagi karamah. Selup bawah meja keluar duit. Ya, selup je duit. Nak berapa? Datang orang luar negara, orang Amerika datang. Celup duit sini, keluar duit Amerika. Indonesia datang, celup keluar duit Indonesia. Ikut negara, keluar duit ni ikut negara. Macam bank dah. Ni karamah. Ya. Kita jangan terliur sangat dengan karamah ni. Ya. Orang kita ni suka benda-benda macam gitu ya. Karamah ni pun bukan satu bentuk istilahnya kemuliaan yang besar. Kalau ada karamah tu mesti ahli syurga. Tak juga. Kita yang tak ada karamah ni bukan ahli syurga. Bukan begitu. Ya. Tak pernah Allah nilai karamah tu dengan jaminan syurga. Tidak juga. Sebab itu kelebihan individu. Sebab itu ada kata-kata yang mengatakan satu amal yang istiqamah itu lebih baik dari 1000 karamah.
Satu amal yang istiqomah lebih baik daripada 1.000 karamah. Kelip mata sini sampai Mekah. Wah, nah ilmu tu. Wei, dulu pernah dengar masuk Mastika. Pernah baca Mastika dulu. Satu tajuk depan tu Kiai Endut, Johol, Negeri Sembilan. Tajuknya hilang di Johol, muncul di Mekah. Wah, Kiai Endut di Johol, Negeri Sembilan. Itu tajuknya. Masa itu bulan Ramadan, saya di sebuah masjid jumpa satu orang. Kebetulan di masjid itu ada buku Mastika, muka depannya tajuk itu. Saya tunjuk pada satu orang. Ke orang tu lihat, dia terus baca sesuatu, dia tekap gambar, ya, Kiai Endut. Maka dia pun kata, ini kawan saya. Sebab dia hilang. Kiai Endut ni hilang. Hilangnya di depan rumah dia hilang. Pergi mana ya? Kalau kita kata dia pergi masuk alam bunian, percaya tak? Percaya tak? Kalau kita kata dia masuk alam bunian, percaya? Hah? Nggih ke tak nggih ni? Nggih. Kalau menurut kisahnya begitulah. Pergi masuk alam sana. Sebab yang cakap dengan saya ni kawan dia ni. Kawan dia kata sebelum dia pergi itu, dia pergi ziarah. Masa dia ziarah tu kawannya cakap, saya nak masuk sana. Ini saya sendiri jumpa kawannya ya, bukannya orang ke orang ya. Pasal tu berani cakap. Kalau hadis tu hadis sahih lah. Sanadnya terus. Itu kelebihan kalau betul, maknanya kelebihan seseorang Allah beri. Ya. Itu antara dipanggil karamah-karamah, ya, individu yang dapat. Ya. Bukan dia boleh kongsi orang lain, tak boleh. Barangkali untuk dia bawa orang lain masuk pun tak boleh juga. Yang layak dia seorang aja. Ya. Dan mengkhabar ia bahawasanya bagi kamu itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar, rahsia hambanya dan barang yang bergerak pada segala fikirannya. Ya. Maknanya semua apa yang berlaku pada kita, ahwal keadaan kita, benda-benda yang halus-halus, rahsia-rahsia dalam diri kita, tubuh kita ni banyak benda yang ajaib-ajaib yang Allah cipta. Termasuklah fikir kita ini. Kita ni manusia apabila berfikir, dia ada satu gelombang akan keluar ya. Gelombang ni akan keluar. Tuan pernah tengok itu, ada satu tajuk, The Secret. Pernah? Siapa pernah tengok? The Secret saja. Itu cerita pasal satu orang wanita yang hidupnya hampir hancur. Tapi apabila dia betulkan pemikiran dia setkan minda dia dengan baik, maka hidup dia kembali baik. Rupanya kehancuran kehidupan kita bermula daripada fikir kita yang rosak. Kita fikir miskin, dia menarik energi miskin. Gitu. Ini gelombang fikir. Dan dalam banyak-banyak makhluk, manusia ni asyraful makhlukat ni, makhluk manusia ni yang gelombang dia ni boleh menembusi 7 petala langit. Ya. Gelombang fikir manusia ni dia boleh bukan tembus kita ni aja. 7 petala langit dia boleh tembus. Ini kehebatan dan kedahsyatan gelombang fikir manusia. Sebab itu kalau satu manusia ini taat,
Dia punya kesan taat itu, kesan dia itu boleh sampai 7 petala langit memberi kesan terhadap taat satu orang hamba di bumi. Sebab gelombang dia tu besar. Dahsyat manusia ni. Ya. Sebab itu fikir ni jangan suka-suka nak fikir apa. Kena fikir yang betul-betul, yang mahal-mahal. Sebab itu antara kaedah nak supaya makhluk halus ni, golongan jin ni tak ganggu kita. Jangan fikir dia. Ni duk cakap, duk fikir, kalau semuanya kalau. Apabila kita fikir gelombang tu pergi, dia dapat dan dia menarik dia. Gitu istilahnya. Ya. Apabila kita fikir sedetik je, fikir, ada jin ni. Gelombang tu sampai pada dia. Faham tak? Dia menarik untuk dia datang. Gitu istilahnya. Jadi makhluk-makhluk ni jangan difikir. Dia makin cakap, makin cerita, makin fikir. Wah, makin datanglah dia. Istilahnya dipanggil. Oh, dia panggil aku nih. Sebab kita punya fikir tu menarik dia. Begitu juga perkara-perkara negatif, perkara buruk. Tak perlu difikir, tak perlu dicakap. Semua dia akan tarik buruk. Sebab tu kita ni diajar cakap baik, fikir baik, dengar baik. Jadi akan menarik energi-energi baik semua. Ya, baik. Ya, itu. Itu dia punya secara saintifiknya begitulah. Ya, rupanya sebab fikir kita ni. Sebab tu dalam agama ni diajar fikir pun kena betulkan. Ya. Lagi amat kuasa atas bahawa menyeksakan hambanya jika menderhaka ia dan memberi pahala jika taat akan dia. Ini semua Allah SWT punya kerja. Kerja nak seksa orang. Ya. Nak menghukum orang kamu ni neraka ni. Itu bukan kerja kita. Kok dia yang pandai hukum orang ni neraka ke syurga. Ya, kita ni tak ada kelayakan untuk menghukum siapa pun dalam dunia ni. Ya. Neraka ke syurga. Ini urusan Allah. Ya. Dan bahawasanya syurga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya yang bahagia, serta dengan berbagai-bagai nikmatnya kekal selama-lamanya. Kita ni asalnya mana ya? Asal kita ni mana? Asal kita semua syurga dulu, betul? Tok nyang kita tu Adam tu duduk sana dulu. Ni kita nak balik mana ni? Nak balik kampung ni, syurga ni nak balik semua ni. Kita nak duduk mana ya? Nak duduk sini. Sampai bila nak duduk sini? Semua nak kena balik. Tanak-tanak pun kena balik juga. Mati tu balik lah. Maknanya. Jadi nak balik sana kena buat persiapan gitu. Ya. Allah dah tunjuk dah cara jalannya, dah tunjuk jelas. Nak balik sana kan, nak balik kampung kan. Jalannya ni kena begini, taat, jangan engkar, dengar cakap. Ni nak balik sana kan. Ni jalannya dah ada, ikut ikut. Jangan tak ikut. Tak ikut juga. Bila tak ikut, kena blok, kena tahan polis, rendam sekejap dalam. Sebab dah bagi jalannya, dah suruh bagi tahu semua dah ni, tak nak ikut juga. Kenalah. Bukan Allah tak sayang, Allah dah bagi tahu dah ni, dah hantar Nabi tunjuk dah jalannya. Syarat-syarat nak pergi balik kampung ni macam mana. Tak ikut juga. Nak salahkan siapa? Bukan tak ajar, dah ajar dah. Ya. Jadi syurga tu penuh dengan kenikmatan. Memang Allah sediakan tempat kita dah. Sebab itu semua manusia yang hidup dalam dunia ni tempatnya di syurga ada dah. Termasuk orang tak beriman tu. Sebab itu apabila orang tak beriman mati, Allah tunjuk tempatnya dalam syurga. Dia kata sebenarnya tempat kamu ini. Tapi kerana kamu tak taat ya, kamu ke sini. Ya. Dan bahawasanya neraka itu negeri azab, tempat kesudahan bagi hambanya yang asyqiya, yang jahat.
serta berbagai-bagai seksanya, kekal selama-lamanya. Maksudnya orang yang tak ada iman ni. Yang kekal ni bagi orang yang tidak ada iman walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi, sekecil-kecil iman pun dia tak ada. Ini kekal duduk. Jadi apabila banyak orang tak beriman mati, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi bahagian dia tu banyak kosong, bahagian syurga dia tu, banyak banyak kosong istilahnya. Wallahu a'lam. Allahumma waffiqna limardatika wa tsabbitna ala dinika, amin. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk mencapai segala keredaan-Mu dan tetapkanlah kami atas agama-Mu. Sebab agama sahaja yang boleh selamatkan kita dalam kehidupan dunia dan di akhirat besok. Dalam surah Al-Fatihah dia ada sebut Maliki Yaumiddin. Maknanya apa Maliki Yaumiddin? Malik itu raja ya. Maliki Yaumiddin. Allah SWT itu Malik, raja pada hari apa? Yaum tu hari, ad-din tu apa? Kalau terjemahnya dia kata hari pembalasan, ya. Kalau ikut segi bahasa, din tu apa? Din tu agama. Betul? Jadi hari akhirat besok dipanggil hari din. Hari agama. Macam hari raya. Maksudnya raya. Hari agama maknanya hanya orang yang ada agama masa hidup dunia, yang amal agama taat, itulah harinya. Orang-orang ini akan dimuliakan pada hari itu. Hari agama dia panggil. Hari kebesarannya ialah tajuknya hari agama. Maknanya siapa saja yang di dunia amal agama, di hari itu akan dimuliakan. Siapa yang tak amal agama, di hari itu tidak ada bahagian, tak dipanggil pun, tak disebut namanya di hari itu. Ya. Jadi agama ini yang selamatkan kita, yang boleh tolong kita hidup. Jadi hidup di dunia ni kita faham agama saja yang boleh bantu kita untuk kita selamat dunia akhirat. Jadi apa perkara yang menyebabkan kita dekat pada agama, kita dahulu dan utamakan. Apa perkara yang menjauhkan kita pada agama, kita minta Allah jauhkan, insya-Allah, ya. Jadi insya-Allah cukup dulu pagi ini. Sampai di sini, moga-moga Allah bagi taufik pada saya dan kita semua dapat kita ambil iktibar apa yang kita dengar, kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.